118, 111, apa macam-macam one lah. Numbers yang saya dah ada. 111 seri tak boleh jadi Seri, kerajaan. 112. 112 and above. Okey, saya dah ada. Bila minta dekat speaker akan drama. Kita pun tahu, setiap speaker ni dia akan memihak condong kepada kerajaan. Daripada zaman P. Ramlee sampailah sekarang. Piramli pernah jadi Perdana Menteri. Baik. Mesti sikit sebanyak pun mereka akan condong kepada pemerintah. Awak berlaku tidak adil kepada Johari Abdul. Dan saya suka berterus terang. Baik. Apa kata Malaysia ni, kita terus terang. Jadi soalan saya pun terus terang. Katalah perkara itu berlaku, Haji. Yes. Ni saya dah ada 112 ni. Usul, speaker tolak. Speaker tolak. Baik. Saya masih ingat, segar dalam ingatan tentang RUU 355. Tak silap saya sebelum pilihan raya ke-14 lagi. Betul. Sampailah pilihan raya 15. Perkara itu tidak dibawa. Baik. Tidak dapat naik. Jadi saya tu fikir juga. Katalah saya dah ada number ni. 112 pi kat speaker duk tai chi. Oh, nanti utamakan dulu kerajaan punya agenda. Minta pandangan dua dalam satu soalan tersebut. Silakan. Baik. Sebelum saya nak menjawab soalan khusus yang penting tu, sebab disentuh sebagai analogi RUU 355, saya nak betulkan sedikit fakta. Sebelum PRU 14, RUU 355 telah dibawa sebagai RUU persendirian oleh PAS pembangkang pada masa itu. Tapi secara ringkas, apa yang berlaku, kerajaan Najib Razak pada masa itu telah pun angkatkan RUU persendirian menjadi RUU kerajaan. Tapi kerana mereka perlu perhatian lebih rapi kepada peruntukan-peruntukan tersebut, ia telah dikeluarkan daripada pembentangan untuk dikaji oleh jawatan kuasa khusus. Jadi dia tak dibentangkan pada masa itu. Tapi selepas PRU 14, apabila berlakunya Sheraton Move dan diganti oleh kerajaan yang mengandungi PAS, perkara itu tidak dibangkitkan langsung. Itu betul. Perkara itu tidak dimasukkan langsung oleh kerajaan di dalam senarai untuk pembentangan RUU. Itu menjadi satu isu yang sampai sekarang mungkin payah untuk PAS nak menidakkan bahawa mereka sendiri telah gagal membawa. Walaupun pada peringkat awal, apa yang mereka bawa secara persendirian sebagai pembangkang telah diangkat oleh kerajaan Najib Razak pada masa itu dan ditangguhkan melalui perbincangan lanjut. So that's the correction of the fact. Now, balik pada soalan ni. Soalan saudara Fazli dan penonton adalah berkaitan dengan kalau dibawa ke Dewan Rakyat dan sekiranya seperti yang dipercayai, speaker menolak untuk memasukkan usul itu di dalam agenda mesyuarat, macam mana? Inilah saya maksudkan apa yang dikatakan oleh baginda tuanku dalam titah. Ada dia punya peraturan yang baginda tuanku telah lafazkan. Pertama sekali, sebelum saya pergi ke situ, terdapat beberapa cara di bawah perlembagaan. Kerajaan boleh bertukar, dicabar atau bertukar. Satu, kalau undi tak percaya diusulkan dan diterima di Dewan Rakyat. Itu cara yang paling clear. Sebab di Dewan Rakyat menunjukkan orang tu hilang majoriti. Cara yang kedua adalah kalau ada ramai ahli Dewan Rakyat dan Dewan Rakyat tak menjalankan prosiding, bercuti. Seperti mana tempoh pada masa Dubai Move tersebut. Parlimen cuma mula bersidang 26 Februari. Baru-baru ni. So sekiranya ada perubahan kerajaan berlaku dalam tempoh sebulan, 2 bulan, Parlimen tak ada prosiding, maka pada masa itu perlembagaan membenarkan secara konvensionnya untuk ditampilkan bukti kepada ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong selagi baginda tuanku menerima bukti itu untuk menentukan dah hilang majoriti dan melakukan proses. So ini antara dua cara utama. Apa yang dimaksudkan kalau kita baca 37 perengan, khususnya 2 hingga 7 ni, saya dapati baginda tuanku telah menyatakan secara tak langsung, bukan secara khusus, bahawa kalau ada perubahan, maka pergilah ke Dewan Rakyat dulu. Usul undi tak percaya. Dan membawa kepada peri penting soalan saudara Fazli. Okey, kita dah pergi. Tapi speaker tak bagi kebenaran naik agenda. Tak dapat bincang. Kalaulah ada wakil rakyat yang telah bentangkan usul ke speaker, bukankah itu akan keluar dalam laporan media? Akan keluar. Dan kalau speaker membuat pengumuman,
saya letakkan ini ke nombor 87 dalam senarai. Kan? Padahal ada 8 hari je nak bersidang. Memang tak boleh naik. Bukankah itu pun akan dilaporkan oleh media? So perkara ini akan datang ke pengetahuan baginda tuanku, ke istana penasihat tuanku. Dan pada masa itu, kalau orang yang nak mengusulkan tu bawa dengan bukti, buat temu janji untuk jumpa dengan baginda tuanku, semestinya berpandukan kepada titah baginda tuanku Perengan 7 dan Perengan 2. Ini bukan soal main politik yang tidak boleh menggugat. Ini adalah soal perlembagaan yang wajib dipatuhi. Nombor 1, dah pergi Dewan Rakyat, tak masuk senarai. So sekarang menjadi tanggungjawab baginda tuanku untuk mendengar. So itu bermaksud pada masa itu baginda tuanku akan membuka pintu istana. Tapi soalan dia adalah, adakah apa yang awak pegang, yang awak kata SG ni, meyakinkan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong atau tidak? Itu soal fakta pada masa itu. Itu kita tak boleh jawab. Sebab kita pernah dengar banyak juga keadaan seorang ahli wakil rakyat akan menandatangani satu SD hari ini, esok ada SD lain. Walaupun ada dua pihak, kerajaan dan pembangkang, mungkin SD dia sampai 87, ada 85 pihak lain dia nak lantik sebagai Perdana Menteri. So itu pernah terjadi. So kalau perkara itu terjadi, pokoknya adalah untuk baginda tuanku yakin dia nak terima atau tidak. Tapi soal pokoknya menjawab soalan, maksudnya mengikut titah baginda tuanku yang 26 Februari ini pun, saya yakin baginda tuanku akan membuka istana. Kalau speaker menolak, usul undi tak percaya. Yang ni menolak bukan dia boleh tolak macam tu tanpa undi. Yalah. Menolak untuk dibentangkan. Maka semestinya saya yakin daripada titah baginda tuanku, pintu istana akan dibuka. Dan kalau baginda tuanku yakin bahawa bukti menunjukkan Anwar Ibrahim telah hilang majoriti, maka dia perlu melakukan proses perlembagaan seterusnya. Di situlah pokoknya saya maksudkan, tidak ada di dalam perlembagaan, dalam titah baginda tuanku, dia mengatakan dia tidak akan pada bila-bila masa, dalam apa keadaan sekalipun, dia tidak akan gugurkan kerajaan Anwar Ibrahim. Tidak ada dalam titah tersebut. Dan tidak boleh dibaca seolah-olah ada. Dan tidak boleh dikatakan itu cuma pendapat peribadi baginda tuanku. Sebab tidak ada yang asing apa yang baginda tuanku nyatakan. Semuanya berpandukan kepada perlembagaan, perundangan dan peraturan. Oh dia. Puas kita dengar. Maksudnya kepada ahli parlimen pembangkang tu, okey, tak payah duk buat cerita kok tu kok ni, peluang hampa masih ada. Cuma peluang hampa tu ikutlah perlembagaan. Boleh saya tambah sikit? Boleh, silakan Tuan Haji. Sebab saudara Fazli telah menyentuh dengan tepat pasal pembangkang. Inilah, sebagai rakyat Malaysia, saya pun setuju bahawa kalau misal kata awak sebenar-benarnya tidak, ataupun awak sebenar-benarnya mempunyai bukti kukuh bahawa Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim telah hilang nombor di bawah 111, maka bawa ke Dewan Rakyat. Untuk menjatuhkan kerajaan, untuk bawa terus mengikut proses perlembagaan. Jadi di sini isunya bukan untuk hak menjatuhkan kerajaan mengikut perlembagaan. Itu bukan isunya. Isunya adalah cara dan gaya bagaimana dilakukan. Ini cerita mak jenin, cerita dongeng, langkah Dubai, langkah situ, langkah sini. Tapi penyudahannya 2 minggu, 3 minggu Malaysia kehilangan hak untuk urus tadbir yang betul. Sebab dikatakan ada langkah Dubai, tapi semua balik kata tak ada. So, bukankah itu menipu rakyat? Betul. Bukankah itu menjahanamkan negara? Sebab 2-3 minggu ni pelaburan asing terjejas. 2-3 minggu ni tadbir urus semua kementerian terjejas. Siapa nak jawab ni? Siapa nak bayar ni? Itu maksud baginda tuanku. Jangan mengganggu gugat politik. Itu maksud dia. Jadi dua-dua pihak kena belajar di sini. Betul. Sama ada pembangkang dengan apa yang kita nyatakan, dan kerajaan.
titah bagi dia tuanku tidak bermaksud bahawa kerajaan Anwar Ibrahim tidak akan ditukar sekiranya memenuhi syarat perlembagaan sebelum PRU 15. Tidak. Itu bukan dimaksudkan oleh Agong. Itu sajalah.